Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salawatullahi wassalamuhu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita sambung muka surat 39. Masih lagi dalam tajuk dakwah secara rahsia. Atau dalam bahasa Arab ni sebut dengan perkataan sir. Yang konsep ini disebut oleh ulama dakwah dengan satu dengan kita panggil sebutan lah dalam masyarakat dan dalam kamus dakwah dengan kaedah dipanggil asiriyatut tanzim wa alaniyatut dakwah, kerahsiaan dalam organisasi dan jelas dari segi dakwah. Dakwah berjalan nampak, tetapi siapa yang menggerakkan tu dia buat secara senyap. Jadi telah kita baca dulu beberapa orang nama yang kita nak bacakan di sini, orang yang Islamkan didakwah oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita dah baca dulu tentang Sayyidina Uthman bin Affan, kemudian Sayyidina Az-Zubair bin Al-Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf bin Abdul Auf bin Abdu bin Al-Harith bin Zuhrah bin Kilab Al-Quraisy Al-Hashimi. Dia antara kehebatan orang Arab ni, dia punya baca nama ni dia sampai panjang jauh. Kita ni setakat datuk moyang belum tahu tu. Jadi sebaiknya kita boleh cari sampai ke mana-mana kita tu. Jadi tengah-tengah nak cari tu, kena cari orang yang tahu kita panggil silsilah. Dia ada kelebihan mengetahui silsilah ni, sebab kita akan tahu dari mana asal kita tu, keturunan kita tu. Elok kita cari. Saya tak ingat di sini dulu saya ada pergi kenduri di rumah mana tu. Tak salah, Allah raham Tuan Said tu kot, dekat belakang rumah Haji Saidin tu. Saya ada tengok satu banner dia punya silsilah. Kita boleh buat ni. Muka surat 39. Dia tengok nama ni sampai Al-Hashimi. Namanya pada zaman jahiliyah ialah Abdu Amru. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menukar namanya kepada Abdul Rahman.
Abdul Rahman bin Auf ni adalah usahawan ataupun korporat lah, kita panggil ahli korporat yang sangat luar biasa, pandai berniaga dan banyak harta. Dia datang ke Madinah dalam masa hijrah, nanti kita akan baca, dalam keadaan dia tu tidak punya apa-apa, tapi dengan bermodalkan sedikit modal, dia dapat mengembangkan perniagaannya sehingga dia balik menjadi seorang yang boleh kita istilah sebagai jutawan pada zaman itu. Kemudian yang keempat adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, ini tulis Abu lah. Sa'ad bin Abu Waqqas Sa'ad bin Abu Waqqas Malik bin Uhaid bin Abdul Manaf. Saya ingat salah baca tu, sebab kita dia tulis kat Rumi tu ha ke ha tu ni. Saya silap tak bawa buku asal tadi. Bila sebut bab nama ni kena tengok buku asal lah, Uhaib ke Uhaib ke, U ke U ke dia. Ni kita baca dulu lah. Bin Abdul Manaf. Abdul Manaf ni bukan Asmaul Husna, tak ada. Kalau balik boleh cek ada tak nama Manaf dalam Asmaul Husna tu, tak ada. Tak ada. Bin Zuhrah bin Kilab Az-Zuhri Al-Quraisy. Kalau kita tengok dia tulis, kita tengok Abdul Rahman, ada Abdul ataupun Abdur. Tapi bila Abdul Manaf dia tak tulis Abdul Manaf, Abdu Manaf. Ni kalau kita ngaji ikut bahasa Arab, kita akan bincang dari segi kata nama khas dan kata nama am. Bahasa Arab dipanggil ma'rifah dan nakirah. Bila abdu tu tak ada alif lam maksudnya. Alif lam dalam Quran ni menunjukkan kata nama itu adalah kata nama khas dalam bahasa Arab lah. Apabila ibunya Hamnah, Hamnah ke Hamnah, saya tak Hamnah binti Sufyan bin Umayyah mengetahui keislamannya, ibunya berkata, "Wahai Sa'ad, aku mendapat berita bahawa kamu telah keluar daripada agamamu. Demi Allah, aku akan berjemur panas dan sejuk, dan aku tidak akan makan dan minum sehingga kamu kufur kepada Muhammad." Maksudnya sehingga kamu kembali kepada ajaran asal. Jadi daripada Uthman, Zubair, Abdul Rahman, Sa'ad ni termasuk sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga. Yang dijamin masuk syurga. Sa'ad bin Waqqas ini sunat kita berdoa bila mendengar nama, kerana dia ni antara orang yang mustajab doa. Sahabat Nabi yang mustajab doa. Dia juga adalah pakar pemanah. Dalam peristiwa Uhud nanti kita akan baca bagaimana dia telah memanah dengan begitu banyak dan cepat demi mempertahankan Rasulullah yang ketika itu pertahanan Islam telah menjadi cakap kita ni kucak kacir lah. Bila mana orang Islam menjangkakan perang telah tamat, tetapi musuh belum berundur 100%. Di dalam keadaan bila menganggap perang telah pun tamat, tentera telah sibuk mengutip harta, dipanggil silah ghanimah lah. Kita panggil ghanimah ni pedang-pedang yang bertabur, alat-alat perang atau apa saja dibawa masa perang yang bertabur di medan Uhud tu, di kawasan Uhud ni. Dalam perancangan Rasulullah ada sahabat ditugaskan duduk atas bukit rumah tu. Siapa yang biasa pergi umrah, kita ada beradab dengan bukit Uhud tu, antara sebelah makam syuhada tu ada satu bukit kecil, bukit rendah lah,
rendah-rendah pun naik tu nongkok jugalah, sebab nama pun bukit. Tapi taklah macam Bukit Uhud tu, naik ke atas tu tinggi sangat. Jadi di situ ada pasukan pemanah yang mengawal situ, jadi musuh susah nak menyerang dengan adanya pasukan pemanah. Di pasukan pemanah juga turun, meninggalkan arahan Rasulullah, jangan turun sehingga aku suruh turun, walau apa pun terjadi kepada kami. Ini mafhum hadis Rasulullah dalam peristiwa tersebut. Dia pun turun. Dalam sibuk begitu, Khalid bin Al-Walid pada masa itu belum Islam, telah menyerang daripada pihak belakang, pihak daripada arah bukit rumah tu, dan musuh yang lari itu patah balik menyerang, menyebabkan tentera Islam diserang daripada dua sudut, tak sempat nak membuat pertahanan. Akhirnya Rasulullah mengambil strategi berundur naik di atas Bukit Uhud. Naik di atas Bukit Uhud. Yang sebelum itu Rasulullah telah diserang dan Rasulullah sendiri telah terjatuh, menyebabkan Rasulullah cedera. Cedera pada masa itu. Riwayat menyebut patah dua gigi Rasulullah dan pipi Rasulullah terkena besi, penutup topi besi itu. Ataupun ada kata tak patah gigi, cuma cedera. Jadi masyhurnya cedera lah, kita faham cedera. Ada kecederaan berlaku pada pihak Rasulullah. Cedera bukan sebab diserang musuh, sebab Rasulullah terjatuh dalam satu lubang yang tersembam lah begitu, dalam keadaan yang sangat gawat. Ini macam-macam benda yang kita baca dalam peperangan Uhud ini. Ini Sa'ad bin Waqqas ni. Sa'ad bin Waqqas panglima perang yang menawan Rom, menawan Parsi. Abu Ubaidah, sahabat Nabi yang mengetuai pasukan perang untuk bertemu dengan Rom. Pada zaman itu, zaman awal Islam, Rom dan Parsi adalah dua buah kuasa besar dunia. Islam bertemu dengan Rom, bertembung juga dengan Parsi. Rom daripada sebelah barat, Parsi daripada sebelah timur, kuasa timur dan barat. Akhirnya tentera Islam dapat membuka negara-negara yang menentang Islam pada masa itu. Jadi di sinilah orientalis barat memutar belit fakta sejarah, mengatakan Islam tersebar dengan mata pedang. Memang berlaku peperangan, tetapi kalau barat, contoh kita tengok zaman antara kita, negara kita ni didatangi oleh tiga kuasa barat, bermula dengan Portugis, kemudian Belanda, kemudian British. Dia panggil imperialisme. Imperial ni penjajahan. Tetapi kita dalam Islam, kita masuk negara, termasuk negara Eropah yang kita berjaya masuk adalah Spanyol dan juga Portugis. Kita panggil itu adalah futuhat, pembukaan. Sebab mana-mana negeri yang membayar cukai dikekalkan pemerintahannya dan dia boleh mengamalkan ajaran dia, tetapi ada beberapa peruntukan pengurusan kenegaraan tanah yang dia perlu patuh. Jadi bila berlaku macam itu, banyak negeri-negeri jajahan Iran ataupun Parsi pada masa itu telah pun membuka pintu-pintu negeri untuk dimasuki oleh tentera Islam. Sebab tentera Islam dia tak bunuh kanak-kanak, tentera Islam tak bunuh perempuan, tentera Islam tak bunuh orang tua, tentera Islam tak bunuh orang yang padri-padri ataupun padri-padri ataupun sami-sami lah, kalau di Majusi tersami boleh jadi, yang duduk di gereja-gereja, duduk di kuil-kuil, duduk di tokong-tokong rumah ibadah masing-masing. Tentera Islam tak bunuh orang yang tak terlibat dengan peperangan. Dan juga tentera Islam tak merosakkan penempatan. Tentera Islam tidak merosakkan tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Tentera Islam tak merosakkan kita panggil apa saja yang kemudahan-kemudahan yang ada. Hanya fokus kepada musuh-musuh yang tentera-tentera yang terlibat. Jadi
perkara ini disaksikan oleh orang-orang bukan Islam, orang-orang kafir pada masa itu. Mereka melihat ini ada satu akhlak yang cukup luar biasa. Tak ganggu orang, tak usik, tak ambil, tak rampas. Nak barang makan, beli, ataupun kata ada duit, dia pun minta cara baik. Dan akhlak ini menyebabkan negeri-negeri ini rasa macam baik. Dan ada negeri yang telah dijajah atau telah pun ada negeri-negeri yang telah dijajah oleh kuasa-kuasa Rom dan Parsi pada masa itu, Parsi khususnya. Bila datang tentera Islam, melihat keadilan tentera Islam yang membuka negeri-negeri baru itu dengan keadilan, lalu mereka bersedia jemput datang. Ini namanya keadilan Islam, futuhat. Dan kita tengok dalam kenapa angka korban perang Tufan Al-Aqsa ataupun kita panggil Tufan Al-Aqsa ni banyak di pihak Islam. Sebab Zionis ataupun Israel ni mensasarkan mana saja dia nak sasar. Jadi ada pun tentera Hamas ataupun pejuang-pejuang di Palestin, di Gaza itu. Gaza ni Hamas lah, Fatah tak ada di Gaza tu. Sebab dia telah terpisah tebing barat dan semenanjung Gaza. Jadi dia tak bunuh sebarangan orang sebab tak boleh. Kalau bunuh tu berdosa. Sebab kita kalau nanti kita ngaji fiqh ke siapa ni? Ngaji fiqh. Kita ngaji fiqh nanti kita akan masuk tu bab fiqh jihad. Tak boleh. Apa nama ni? Allahumma salli ala ayat Quran. Tapi Allah Taala sebut, ujung saya takut salah sebut. Allah Taala sebut wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Dia ada batas ni. Kalau nak bunuh musuh tak boleh seksa. Sembelih-sembelih yang kita tengok video yang dibuat oleh, yang kita tengok video sembelih tulislah Allah Akbar ke, tulis mujahidin boleh pakai telekung ke, pakai apa sekalipun, kita nampak kalau dia orang Islam, mana dia tidak menguasai fiqh Islam. Nabi tak ajar macam itu. Nabi tak pernah sembelih orang. Kalau bunuh adalah dengan pancung, kerana pancung kepala ni adalah cara membunuh yang paling cepat untuk mati. Ada juga yang dipancung sebab dia musuh yang besar, macam besar-besar pangkat, pakar-pakar dibunuh, tapi dipancung. Pancung ni dia tak menyeksa orang mati tu. Di akhirat besoklah dia kena seksa dengan Allah SWT. Kita tak layak untuk menyeksa. Tapi kalau semelih, gukung gantung, renjak elektrik, apa cucuk-cucuk ke, tikam ke, tak pasal-pasal tu tak boleh. Kita tengok macam Allahyarham Tok Janggut dibunuh macam mana kan. Sangat kita punya Datuk Maharaja Lela pun bunuhannya sangat zalim. Sebab ni adalah ni barat punya cara. Kita masuk balik dalam ni, jauh sangat kan. Lalu bila dia masuk Islam, Sayyidina Sa'ad bin Waqqas masuk Islam, jadi ibu dia, kita panggil ni mogok lah ataupun bernazar lah bahasa kita. Aku akan berjemur baik panas baik sejuk dan aku tak makan minum. Sehingga kamu balik kepada ajaran jahiliah. Mak ni kita kalah. Orang lelaki nombor satu kalah dengan mak. Sebab kita sayang. Baik, semua orang sayang ibu. Jadi bila dalam keadaan macam ni ibu dia bagi kata dua je. Kalau kamu tak masuk, kamu tak kafir balik atau tak murtad, bahasa kita sebut dalam nama fiqh murtad, keluar daripada Islam, kembali kepada ajaran jahiliah, mak dia akan matilah kalau dia tak makan minum. Dia berjemur pula tu. Berjemur dengan panas, time sejuk berjemur dengan sejuk, ataupun terdedah dengan sejuk panas. Sejuk panas 2-3 kali kita demam, sakit badan. Ini satu kata dua yang sangat mencabar bagi sahabat Nabi Sa'ad bin Waqqas. Ibunya berada dalam keadaan sedemikian selama 3 hari. 3 hari tu. Lembik 3 hari ni. Selepas itu Sa'ad bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadu kepadanya. Sa'ad dia mengadu pada Rasulullah macam mana keadaan berkenaan dengan tindakan ibunya. Lalu Allah menurunkan firman-Nya untuk mengajar tindakan yang perlu dilakukan. Allah berfirman. Ini kalau kita tengok ayat Quran, saya ingat saya pernah sebut sini ataupun tak ingat. Kita sebut tentang, saya ingat pernah sebut masa tazkirah Ramadan. Quran ni dia turun tak serentak. Dia turun tak ikut turutan ayat, tak ikut turutan surah. Tak ikut.
Turutan ayat bukan turutan ayat ikut, turutan surah. Turutan surah tak ikut. Surah Fatihah yang mula-mula tu turun lambat. Surah Al-Alaq 5 ayat dulu. Baki surah Al-Alaq tu turun kemudian. Tak turun satu surah yang lengkap untuk Al-Alaq tu. Sebab diturun untuk mendidik. Ada isu, ada peristiwa macam ini, Allah Ta'ala turunkan ayat Ankabut ini mengajar Nabi dan juga para sahabat. Ini menunjukkan kehebatan Quran tu. Dia mengajar mengikut peristiwa ni. Kalau orang ngajar tu maknanya ikut kita panggil pun silibus, peringkat. Dia tak ajar semua terus. Kalau ajar semua terus tak terdapat sahabat Nabi ni dididik. Dan sahabat Nabi pun 5 ayat dia hafal, dia amalkan ayat tu. Sebab dia kukuh dalam diri para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapa ni. Dan dalam ayat yang lain menyebut wala taqul lahuma uffin. Jangan kata uff. Uff ni bila tengok tafsir ni, satu perkataan yang menunjukkan bosan dan meluat. Jemu mulat dengan jemu sama lah. Lebih kurang lah. Uff tu dalam Quran tu, bila tengok tafsir uff ni, memanglah kita tengok dalam tafsir Ibn Rahman menyebut tu. Tapi bila tengok dalam tafsir As-Siraj fi Bayan Gharibi Quran li Imam Khudairi rahimahullah, ni tafsir Quran yang menafsirkan mufradat Quran, wala taqul ma uffin. Uffin tu je. Uffin tu maksudnya satu perkataan yang diucap menunjukkan kita bosan dan meluat dengan kedua ibu bapa. Sampai tahap macam tu. Jadi kalau kita baca ayat tu wala taqul ma uffin tu, banyak-banyak ayat itu kita akan sebut dalam motivasi kepada budak-budak sekolah, remaja-remaja supaya mentaati ibu bapa. Tapi bila baca ayat itu daripada awal, kita tengok Allah Ta'ala pesan yang mana di antara kamu ni, saya tengok ayat ni mafhum lah, ada yang akan duduk dengan ibu bapa ni ketika kedua-duanya sampai umur yang terlalu tua. Kemudian baru disebut ayat wala taqul lahuma uffin. Jadi menunjukkan di situ bila mana kita menguruskan kedua ibu bapa yang terlalu tua, di situ boleh jadi bosan dan meluat, boleh faham kat situ. Yalah, kanak-kanak remaja yang umur macam ini ni, bila dia bercakap kasar dengan maknya setengah ibu bapa dia faham sebab dia sedang meningkat dewasa. Tak, ibu bapa kadang-kadang dia redha, ya Allah lembutkan hati anak aku. Tapi dalam keadaan kita telah pun dewasa, menjaga ibu dan bapa yang sangat tua, ketika itu kita terkasar. Sebab ayat tu menyebut, bila tengok tafsir bercakap dengan kata-kata yang tidak akan menyinggung perasaan mak ayah. Jadi bukan senang dah saya kena. Kalau tanya orang-orang yang pernah tu, ramai kita ni ramai yang pernah dalam situasi menjaga ibu bapa tu, memang sangat mencabar. Dan Allah Ta'ala pesan dalam ayat itu bila menyebut tentang nanti kedua ibu bapa kita akan sampai ke umur yang terlalu tua atau salah satu daripada kedua, dan kita sempat berkhidmat dengan mereka ketika itu. Fala taqul lahuma uffin. Fala bukan wala. Fala taqul lahuma uffin. Cek dulu ayat Quran. Sebut salah kan? Telefon ni dia hafal Quran. Kita tak. Ayat dia surah Isra. Fala taqul lahuma. Dalam ayat disebut imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma au kilahuma. Adapun bila mana kedua mereka tu duduk, yablughanna 'indakal kibar, kita duduk dengan kedua bapa tu yang mereka dah umur terlalu tua, nak kena uruskan. Jadi fala taqul lahuma uff. Jangan cakap uff. Uff itu memanglah dalam biasa disebut dalam terjemahan pun tapi saya tengok dalam
tafsir mufrad sangat cantik bila kita baca tu. Uf tu melambangkan satu kata-kata yang menggambarkan orang bercakap tu telah bosan dan meluat. Jemu dah. Asyik-asyik numpah kayu aja. Jemu dah. Tapi jemu dengan masa itu. Yang ini ayat ni bila baca peribadi saya baca saya baru ni dalam kuliah tempat lain baca panjang sikit tafsir dalam bab ni, kita rasa patutlah dia satu anugerah yang cukup besar bagi orang yang boleh biru walidain, buat baik kepada ibu bapa. Buat baik kepada ibu bapa masa kita kecil dan ibu bapa masih belum tua tu senang. Tolong beli beras, tolong pergi kedai, tolong mak sapu semak, mak masak kita tolong basuh pinggan, mak pun boleh basuh pinggan kalau kita tak basuh. Tapi ketika dia dah tak boleh buat apa tu, ibu bapa tu, di sini hebatnya birrul walidain. Habis cerita tu. Jadi ayat disebut wasiatkan kepada manusia untuk bi walidayhi husna, buat baik kepada kedua ibu bapa. Wajib. Dan jika mereka berdua mendesak kamu supaya mempersekutukan daku dengan sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan mengenainya, maka janganlah kamu taat kepada mereka. Di sini Allah Ta'ala bagi tahu kalau kedua ibu bapa suruh kita syirik. Dan juga dalam hadis yang lain Nabi ada menyebut la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada Allah Ta'ala. Ibu bapa menyuruh buat maksiat, ibu bapa suruh buat perkara-perkara maksiat, di situ tidak ada kewajipan untuk kita mentaatinya. Tetapi walaupun begitu tidaklah bermaksud kita boleh berkasar dengan dia. Tetap juga prinsip tidak boleh. Wala taqul lahuma ufin wala tanharhuma, jangan tengkin ibu bapa tu. Tetap lagi itu tak terkecuali tu. Tak taat tetapi tak tengkin. Tak taat tu tak berdosa sebab arahan dia, arahan mak Sa'ad bin Waqqas ni supaya Sa'ad syirik. Syirik dosa yang paling besar. Kalau kita syirik, waliyadzubillah, berdoa sungguh-sungguh kita tak jatuh dalam perkara ini. Kalau kita syirik, habislah haji-haji Quran. Baru ni kita qiyamul lail bulan Ramadan, kita khatam Quran berapa kali, kita sembahyang tarawih ada 20, ada 20 okey, kita ke 8 di sini. 8 ada 8 kita qiyamul lail di sini kan. Ada buat macam-macam, kita muslimat ada buat khatam Quran, apa benda semua itu habis kosong dengan sebab syirik. Kalau kita buat dosa besar, amalan kita masih kekal. Dan antara dosa yang boleh juga memadamkan pahala ni adalah hasad dengki. Itu pun boleh memakan. Tapi syirik sangat cepatlah. Nak kena buat balik semula tu. Haji yang kita dah pergi dulu, bila berlaku ni yang kita syirik ataupun murtad ni, kita kena pergi haji balik lah. Sebab habis dah kosong yang dulu tu. Jangan. Jadi besar tu syirik. Jadi di sini Allah Ta'ala tu jangan taat kepada keduanya dalam perkara mensyirikkan Allah dan perkara maksiat kepada Allah. Kepada akulah tempat kembali kamu semua, kemudian aku akan menerangkan kepada kamu segala yang kamu telah kerjakan. Di dalam ayat di atas Allah mewajibkan berbuat baik kepada kedua ibu bapa, sama ada kedua-duanya beriman ataupun kafir. Jelas. Sama ada beriman ataupun kafir, kalau kedua-duanya ibu ayah, kita wajib untuk taat. Tetapi walaupun wajib taat kedua ibu bapa, berbuat baiklah. Taat ni berbuat baik. Berbuat baik ni cakap baik, berhubung cara baik, uruskan dia kalau dia sakit, apalah boleh kita berkhidmat kepada kedua ibu bapa. Ini satu benda yang sangat bukan semua orang dapat. Ada orang memang tak dapat langsung nak berkhidmat dengan ibu bapa sebab ibu bapa mati awal lah mati. Belum sempat dia khidmat. Contoh, masih ibu bapa dia mati, dia masih lagi dalam tanggungan, tak sempat dia khidmat. Ataupun ada orang yang ada peluang untuk berkhidmat, dia tak mau khidmat. Ada peluang untuk berkhidmat, dia tak mau berkhidmat. Dia tak mau layan ibu bapa.
Jadi ini rugilah. Ini peluang untuk buat pahala yang sangat besar. Tapi ingat, sangat-sangat mencabar dan perlu kepada keikhlasan, ingat kepada Allah. Sebab memang sangat-sangat mencabar. Tambah-tambah kalau sampai kepada haram tu. Haram ni nyanyuk. Nyanyuk lagi tu. Yang lupa pun kita dah. Yang lupa. Yang tak lupa, yang tak larat pun dia kena. Jadi ini, sebab itu pahala dia sangat besar. Dia kena buat baik. Tetapi kata Tuan Kitab, apabila mereka menyuruhnya mensyirikkan Allah dengan sesuatu, syiriklah dengan apa sekalipun, maka sudah pasti arahan tersebut adalah arahan melakukan maksiat. Ini kerana setiap kebenaran akan berkecai sebesar mana sekalipun kebenaran itu apabila berhadapan dengan maksiat syirik. Berkecai maksudnya rosak, habis. Setiap amalan baik yang besar, yang kecil, bila syirik, habis. Rosak terus. Oleh itu, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam melakukan maksiat kepada pencipta. Ini kaedah la ta'ata li makhlukin fi maksiati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk. Makhluk ni selain daripada Allah dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun begitu, ada kaedah nanti kita akan baca nanti bagaimana ada seorang sahabat Nabi yang Ammar bin Yasir namanya, yang melafazkan kalimah syirik tetapi hatinya masih Islam. Itu ada kaedahnya bila mana dia dipaksa. Selagi dia boleh bertahan. Ada orang paksa buat maksiat. Kalau tengok zaman-zaman, kalau baca Allah, saya lupa lah novel apa saya baca dulu. Novel tu pengarang daripada Turki. Dia menceritakan tentang komunis di Soviet pada itu. Yang di China dia. Cerita dia sangat best lah baca tu. Lupa lah tajuk kan. Tapi dia ceritalah dia yang dipaksa tuang arak dalam mulut apa semua. Jadi dalam tuang arak dalam mulut tu, yang tertelan, jangan kita menelan. Jangan kita menelan. Susahlah. Ini cabaran-cabaran. Tapi ingat, dalam menghadapi tekanan ataupun cabaran seumpama itu, ganjarannya sangat besar bagi orang yang berjaya lepas. Orang yang berjaya lepas. Kemudian Allah menyebut yang bermaksud kepada akulah tempat kembali kamu semua. Jadi maksud dia apa? Semua kamu akan kembali kepada Allah, sama ada kamu beriman atau kafir. Ini akidah beriman kepada hari akhirat. Kalau kita dapat pegang sungguh-sungguh yang kita akan jumpa dengan Allah SWT balik, jadi di situ secara tak langsung dia akan mendidik kita untuk konsisten fokus beribadah kepada akhirat. Sebab bila kita jumpa Allah akan tanya apa yang kita buat. Kita yakin kita akan kembali Allah. Allah akan nilai apa yang kita buat. Dia yang kita buat ni, satu kita buat lah. Yang kedua yang kita buat tu adakah bertepatan dengan apa yang Allah Ta'ala hendak. Nisbah kita atas muka bumi ni, ada kita suruh orang bekerja buatlah pekerja sekalipun, jahit ke, buat batil ke apa, nebah semak ke apa, dia tebah. Tapi kalau tepat dengan apa yang kita nak, kita puas hati. Kalau tak tepat, macam mana? Dan dalam ibadah kita ni, tepat satu bab, menepati rukun dan syarat kalau solat sebagai contoh. Dia akan pergi satu bab lagi, ikhlas ataupun tidak. Ikhlas ni buat kerana Allah ataupun tidak. Yang ini jadi menyebabkan bila kita iman kita dengan hari akhirat ni akan mendidik kita sebagai satu proses motivasi lah untuk kita sentiasa menjaga hati supaya bila kita buat itu, kita nak buat kerana Allah. Dr. Majdi Al-Hilali dalam buku dia, Generasi yang Dijanjikan Kemenangan, dia menyebut ada orang yang syirik ini, dia syirik dengan macam ini. Dia buat kerana Allah. Dalam satu bab hati dia buat supaya orang nampak dia ikhlas.
Dia buat tu memang ikhlas kerana Allah, memang kerana Allah lah dalam hati dia. Dia panggil syirik ni syirik khafi, syirik yang tersembunyi, sebab dia bukan syirik yang dia sembah benda-benda sembahan-sembahan atau mengucap ucapan-ucapan yang boleh menyebabkan dikatakan dia syirik. Tapi ketika dia syirik, masuk syirik ni secara mudahnya, syirik tu dari perkataan kita dah sebut syarikat. Syarikat ni maksudnya ada 3-4 orang. Kalau syarikat tu ada 3-4 orang yang besar dalam syarikat. Kalau kita nisbah, kalau dalam cerita Melayu saya tengok, saya pun tak pandai bahagian korporat-korporat ni, ada pemegang saham ni 3-4 orang. Di 3-4 orang tu ada kuasa besar. Jadi bila kita sebut syirik kepada Allah, kita telah melantik Tuhan yang lain daripada Allah, yang taraf sama dengan Allah Ta'ala ataupun kurang sikit, tapi nisbahnya Allah juga, Tuhan juga. Jadi dia ni jadi syarikat kepada Allah. Syarikat maksudnya sekutu. Sekutu, syarikat ni rakan kongsi, berkongsi kuasa dengan Allah dalam menjadi Tuhan kepada kita. Minta benda baik dekat Tuhan ini. Macam orang Arab jahiliah, buat korban dekat berhala. Tapi bila tanya siapa yang jadikan langit bumi, sebut Allah. Rezeki Allah Ta'ala bagi, sebut Allah, percaya Allah. Abu Jahal nanti kita akan baca dalam doa di ketika peperangan Badar, dia menyebut Allah. Ya Allah, orang yang kemelawan, orang yang mencebelahkan masyarakat apa semua, dia berdoa kepada Allah. Tetapi dia syirik kepada Allah. Jadi orang yang Dr. Majid Hidali sebut, dia memang ikhlas kerana Allah, semayang sebagai contoh. Dalam hati dia terlintas yang dia buat itu untuk orang kata dia ikhlas. Orang nak kata dia ikhlas. Macam contoh, kalau kita sebagai contoh, orang semayang ni, kita semayang fokus naik-naik dahi, ikutlah buat mungkin memang kita ikhlas, tapi dalam ketika itu orang akan kata aku ikhlas. Orang akan ni terlintas dalam hati menyebut orang akan kata aku ikhlas tu, habis dikategorikan boleh merosakkan amalan kita kepada Allah SWT. Itu dalam benda ketiga, nanti kita akan jumpa dengan Allah Ta'ala. Kita tahu. Tapi kalau orang ngajar macam kalau saya lagi sebut-sebut macam ini, rasa malas lah nak ngajar tu, kita pun tak tahu buat ke tidak. Kita bercakap-cakap syok atas bangku ni, tapi kita pun tak buat. Besar tu dekat akhirat besok tu. Tak bercakap pun berdosa, bercakap pun boleh jadi kita berdosa sebab kita tak buat. Berdoa pada Allah. Ini sebagai satu tanggungjawab kita. Kalau orang yang ada ilmu sikit macam kemen ni tak bercakap, Allah Ta'ala akan persoal di akhirat, kenapa kamu tak sampaikan? Bila kita bercakap, kena amalkan apa yang kita buat. Tiba-tiba kita pun tak terbuat macam tu. Ikhlas ni kalau orang tanya saya nak jawab apa yang kita ngaji lah. Kalau ditanya, kalau ni ikhlas kan? Nak jawab macam mana? Baik, ikhlas ni kita tak boleh. Dia bukan macam rukun fiqh. Rukun fiqh baca Fatihah sebagai contoh, kita dengar betul tajwid apa semua tu, betul lah tu, sah lah tu. Tapi ikhlas bukan. Dia ikhlas ni yang nilai dia siapa dia? Allah sahaja akan menilai. Dia berdoa kepada Allah supaya Allah menjadikan kita orang yang ikhlas. Habis sikit. Jadi ketika itu kamu akan mendapat balasan masing-masing. Pada akhir ayat ini terdapat dua perkara penting yang ingin dinyatakan, iaitu memberikan peringatan bahawa Allah lah yang akan memberikan pembalasan. Pertama, ayat ni nak bagi tahu Allah yang akan bagi pembalasan. Allah akan cerita, fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah Ta'ala akan sebut apa yang kita buat. Oleh itu kamu jangan mempunyai niat untuk melakukan kekasaran terhadap kedua-duanya disebabkan kesyirikan mereka. Kalau dia jahat sekalipun jangan. Dia buat baik dengan ibu bapa ni antara sebut, kalau kita tengok dalam ayat yang dalam surah Isra' tadi, kena buat baik, antaranya kata-kata yang baik, tingkah laku yang baik, pergaulan yang baik, dan jangan kata uf, dan jangan tengkin, wala tanharhuma, jangan ditengkin, jangan ditinggi suara. Bila orang yang umur dah terlalu tinggi ni, dia ada sensitif yang sangat besar, kita tak tengkin pun kadang-kadang dia terasa. Jadi kadang-kadang cara kita bercakap itu, ayat itu mengguris perasaan dia. Itu yang kita sangat-sangat takut sebenarnya. Sangat-sangat takut. Masa kita kecil,
Memang bukan suruh derhaka pun. Macam kita kecil, orang macam umur belah-belah tahun melawan jagat maknya. Maknya memang tersinggung lah peringkat awalnya. Tapi dia masih waras untuk berfikir, boleh jadi anak aku dalam umur remaja terpengaruh dengan kawan. Ya Allah, aku ampunkan dia. Tapi ketika umur dia dalam keadaan kibar tadi, terlalu tua itu, kalau dia dah sampai umur yang sangat-sangat tua sangat tu, kita belum tahu dia boleh ampun ataupun tidak. Ini sangat-sangat dipesan dalam ayat ini. Perkara kedua ialah galakan supaya tetapkan pendirian berada dalam kebenaran. Ini dilakukan supaya seseorang tidak menghadapi pembalasan yang buruk di akhirat kelak. Di dalam keadaan macam ini, tetap pendirian dalam kebenaran Islam. Kita dah pegang Islam, tetap dan jangan goyang dalam apa semua yang berlaku sekalipun. Kita baca satu lagi kot. Yang seterusnya adalah, jadi cerita tadi, akhirnya Mak Sa'ad bin Waqqas ni kalah mengalah, dah 3 hari tak makan, tak tahan juga kawan tu. Sebab dia berbuat dengan emosi. Kalau sahabat Nabi, orang-orang Islam tak makan seminggu pun, dia buat dengan iman. Iman ni lain, buat dengan iman, dengan perasaan lain. Jadi kalahlah, akhirnya dia makan jugalah. Kemudian Talha bin Ubaidillah bin Osman bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taib, ni tak tahu nak baca lah, tertinggal buku asal dia, Taib maksudnya, bin Murrah At-Taimi Al-Quraisy. Beliau mengetahui berita kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifatnya daripada rahib. Rahib ini padri lah. Rahib ni padri, merujuk kepada padri Kristian. Jadi ahli kitab yang ada pada masa itu biasanya ada di Syam, di Palestin lah, di Syam. Banyak padri-padri yang buat gereja-gereja kecil untuk mereka beribadat mengikut ahli. Ada yang memang ajaran asal Nabi Isa, ada yang telah berlaku penyelewengan, tapi mereka masih orang yang membaca kitab Injil, yang boleh membaca kitab Injil. Yahudi dan juga Kristian ni, Nasara ni, yang boleh baca kitab tu hanya ulama aja, orang lain tak erti baca. Tapi beza kita dengan orang Islam ni, semua orang boleh baca Quran. Dan semua orang boleh faham Quran dengan melihat terjemahannya. Cuma nak memahami dengan betul-betul itu kena perlu pada panduan guru lah. Kalau setakat kita nak ambil mafhum, tapi jangan syarah ke orang pula, ambil mafhum apa cerita ayat ni. Padan lah untuk kita, peringkat kita ni, membaca tafsir Pimpinan Ar-Rahman yang kita buat pengajian kuliah subuh tu. Jadi apabila Abu Bakar menyerunya kepada Islam dan beliau mendengar sendiri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang Allah berikan manfaat untuknya, serta melihat bahawa agama yang diseru adalah agama yang mantap serta jauh berbeza dengan kebiasaan orang-orang Arab, beliau segera menyambut. Jadi dalam menyampaikan dalam berdakwah ini, dia mendirikan hujah, bercakap mendirikan hujah. Nabi bercakap dengan hujah yang difahami oleh orang-orang Arab. Bila Nabi bercakap, orang-orang Arab dengar kata-kata Nabi tu, orang Arab faham. Yang Nabi bawa benda ni benda yang sangat benar. Benda yang benar, benda yang tepat. Dengan hujah yang dibawa oleh, tak berbelit-belit. Tak berpusing-pusing, tak konon-konon. Terus je. Artinya Nabi bawa, kalau ikut contoh, kalau kita tengok Nabi Nuh AS sebagai contoh, perkara pertama, dan Nabi kita SAW sendiri pun begitu, akan bawa perkara berkaitan dengan akidah. Al-aqidah asasud da'wah. Perkara asas pertama adalah perkara akidah. Sebab akidah ni, konsep kalau Nabi Ibrahim, kalau kita baca dalam dakwah Nabi Ibrahim, dia ada konsep takhliyah, kemudian tahliyah. Takhliyah dan tahliyah ni, kalau saya nak buat contoh je, kalau tidak keterlaluan kot, kita nak terang kebun, kita ada ke tanah lah, tanah kita ni, kita terfikir nak tanam sawit. Jadi tanah kita yang ada sekarang ni, doyan, ceropu, timun, doyan, ceropu, apa semua pokok ada situ lah.
kita nak tanam sawit atau nak tanam doyan, orang tanam doyan mahal, musangking ke apa benda, kita boleh tanam terus macam tu. Tak mahu. Perkara pertama kita buat apa dia? Takhliyah, kosongkan. Kosongkan, panggil lah siapa yang nak rotor. Jadi kosongkan tu dalam konsep dakwah, buang dulu jahiliah dalam hati. Jadi nak menyuci kebun tu bukan senang. Memang kita kata senang je, soduk pakai beho ambil ni. Lepas soduk, beho nak buang ke mana benda tu? Nak di perut. Berapa lama nak ambil, nak dibakar tu, ambil masa lah. Ambil masa. Jadi buang dulu, dah siap, tanah pun dah kosong, baru kita isi. Dan dia mudah untuk isi. Dengan iman, dengan perkara tentang ajaran Islam. Ini dibuat oleh Rasulullah, dibuat oleh para Nabi alaihimussalatu wassalam. Wallahu ta'ala alam. Nanti kita akan masuk di antara mereka yang mula-mula memeluk Islam. Lagi adalah Suhaib Ar-Rumi. Cerita dia panjang lah sikit. Nak baca tu. Allah ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyin. Ifdhal musalin ulhamal malaikatil muqarrabin. Ya fatah ya alim. Iftah qulubana futuhal arifin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi